نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya sambungan hadis yang ke 1518 1518. Buku kita ni muka surat 724. Hari ni kita telah baca sebahagian daripada hadis ni. Kemudian kita tengok lagi sambungan dia dah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah berada di belakang Nabi lah. Maksud gendongan Nabi lah, membonceng lah. Lalu Nabi berkata, wahai budak, jagalah Allah lah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Maksud jaga Allah, Allah jaga kamu lah. Baru ni tubik apa dia, kita jaga kita. Kita jaga kita. Tak kena tu. Jaga mana kita? Allah Ta'ala jaga kita. Betulnya ihfazillah yahfazka. Kamu jaga dah Allah, Allah akan jaga kamu. Kita nak jaga kita mana? Kita jaga diri kita sendiri tak boleh. Dah. Baru ni kira Covid baru ni, kita jaga kita. Masa-masa beringatlah. Boleh jadi makna dia betul, dia boleh jadi makna dia salah lah. Jadi kita nak kawal penyakit ni daripada berjangkit pada, boleh lah dah ikhtiar, tapi hak sebenarnya ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu lah. Allah berkuasa menjaga lah. Boleh jaga pun pak komisi doktor kena jaga, bukan sakat kena mati dah. Jadi ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau tengok huraian di sini, jaga di sini maksud dia nya jaga, Allah akan jaga kita dunia dan akhirat. Dunia pun Tuhan jaga, akhirat pun Tuhan jaga. Jaga Allah ni maksudnya kita memelihara perintah-perintah Allah, dan kita menghindar larangan-larangan Allah, dan kita jaga batasan-batasan halal haram lah. Allah akan jaga kamu dari pergerakan kamu dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya apa yang menimpa seorang hamba, bala, musibah dah, ni berpunca daripada mengabaikan perintah Allah dah. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa sahaja yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kamu, maka berpunca daripada kejahatan tangan-tangan kamu sendiri. Jadi Tuhan jaga ni maksud dia nya maslahat dunia kita Tuhan jaga. Tuhan jaga pada tubuh badan, anak, keluarga, harta benda ni. Dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11 firman Allah, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Ta'ala melantik dan menghantar malaikat yang bergilir, malaikat yang ada shift masing-masing lah, yang menjaga depan dan belakang. Mereka menjaga seseorang itu dari kerana perintah Allah. Yahfazunahu min amrillah.
Jadi Allah Ta'ala hantar malaikat jaga kita. Yang kedua, jagaan yang lebih mulia lagi, iaitu Allah menjaga hamba pada agama dan imannya. Allah jaga dalam kehidupan dia daripada syubhat yang batil dan syahwat yang haram dah. Maka akhirnya dia mati dalam keadaan iman. Maka itulah maksud jaga yang sebenar. Yang kedua, Nabi sebut ihfazillah. Nabi sebut pada Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang kedua, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di depan kamu. Maksudnya orang yang berhati-hati menjaga hukum hakam agama ni, dia akan mendapati Allah dalam semua keadaan. Maksudnya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan bagi taufik, dan Tuhan bagi dia ni betul semua dah. Jadi bila Allah menyembelihi dia, maka tidak akan dikalahkan, dia tidak akan dikalahkan, dan dia akan terpelihara. Allah sebut kepada Nabi Musa AS, innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa, mu jangan takut, sesungguhnya aku bersama-sama kamu berdua, aku dengar dan aku melihat. Waktu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dalam gua Sur bersembunyi, maka Nabi royak Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apakah sangka kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang Allah yang ketiga? Mana Tuhan jaga kita. Sebab tu Tuhan ayat Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah bersama kita ni, maksud dia nya ialah Allah menolong, Allah menyokong, Allah memelihara dan memberi bantuan. Allah sentiasa bersama dengan makhluk secara umumnya tapi dengan ilmu dia, dengan pengetahuan dia. Tapi hak khusus ni ialah Allah memberi sokongan dan perlindungan. Yang ketiga, Nabi sebut pada Ibn Abbas, iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu meminta, mintalah kamu kepada Allah. Maksudnya kita jangan sekali-kali dalam hati kita ni bergantung pada makhluk. Bergantunglah kepada Allah, tawakal kepada Allah dalam semua urusan. Kemudian lebih-lebih lagi meminta sesuatu yang hanya Allah saja boleh beri. Minta hidayah, ilmu, kefahaman Quran dan Sunnah, menyembuhkan penyakit, mendapat kesejahteraan daripada ancaman dunia, azab akhirat. Minta dengan Tuhan. Kalau hajat kita tu boleh melalui makhluk, boleh minta, tak ada masalah minta orang beki rumah kita baca dah, panggil tukar, tak ada masalah. Buat bagar ke, beki dapur, tak ada masalah tu kan. Ataupun kita minta supaya Tuhan lembutkan hati pemerintah supaya tak kesah belah pada rakyat, pada kita orang bawahan. Jadi katanya Ibn Rajab, ayat ataupun pesanan Nabi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ni sebenarnya diambil daripada ayat Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau sahaja kami beribadah, daripada engkau sahaja wahai Allah kami memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan ni sebenarnya ibadah. Jadi meminta merupakan ibadah, dan tak boleh meminta kepada selain daripada Allah. Dan bila kita meminta sesuatu kepada Allah, menunjukkan kita ni merendah diri, kita menzahirkan keperluan kita, kemiskinan kita, hajat kita, dan kita mengaku kekuasaan Allah. Dia sahaja dapat memberi, dia sahaja dapat memenuhi apa dia kehendak kita.
Itu pesanan Nabi kepada Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas masih kecil lagi dah. Dan inilah akidah yang kita kena tanam, kena pasuk pada anak-anak kita lah. Dah. Kita ya, kadang-kadang kita budak tiga apa budak tak? Serupa ke tua tak kerti juga. Tak. Kena. Jadi kena ajar lah. Kena didik dah. Okey, itu hadis yang telah kita baca pada minggu lepas. Cuma sedikit sambungnya lah syarah dia. Kemudian sambungnya hadis pada malam ni. Wa an Sahl bin Sa'din wa an Sahl bin Sa'din qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Faqala izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Terjemuh hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, datang seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya dia, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, bila aku kerjakannya aku akan dikasihi oleh Allah dan manusia juga akan mengasihiku. Kepada dia amalan pengasih lah. Manusia pun saya, Tuhan pun saya. Lalu baginda menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Nabi menjawab, zuhudlah kamu. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia. Nescaya mereka akan mengasihi kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi lelaki ni tanya kepada dia amalan, satu amalan yang mana amalan ni boleh menarik kasih perhatian Allah kepada dia, dan begitu juga manusia pun mengasihinya. Jadi kedua-dua jawapan ni, kedua-dua soalan ni dijawab oleh Nabi. Pertama, zuhud pada kehidupan dunia. Allah kasih kita, dan zuhud mana tidak meminta-minta apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan kasih kita. Pengajaran hadis dah. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali dah. Imam Ghazali kata zuhud ni satu kedudukan yang mulia dah. Yang mana zuhud ni lahir daripada ilmu, dalam keadaan suasana amalan, dan keadaan hati seorang. Zuhud ni maksud dia berpaling daripada sesuatu yang lebih baik, daripada sesuatu kepada lebih baik lagi dah. Maksudnya kita pilih sesuatu yang lebih baik untuk kita dah. Itu zuhud dah. Macam mana ni? Zuhud dah. Zuhud sebenarnya kita tinggal hak haram dah. Hak wajib dah zuhud, meninggalkan benda wajib, benda syubhat. Itu dekat-dekat dengan barak lah. Dan kita tinggal juga benda-benda yang melalaikan kita dah. Contoh dia nya, sesiapa yang zuhud pada kehidupan dunia dan dalam masa yang sama dia minat dan cenderung kepada syurga dan nak nikmatnya, maka itulah zuhud yang sebenar. Yang kedua, bukanlah zuhud itu meninggalkan harta.
Bukanlah zuhud itu meninggalkan harta, tidak dah. Tapi zuhud ni ialah harta tak masuk dalam hati kita dah. Sehingga kita jadi bakhil, sehingga kita ni apa dia terhalang daripada menunaikan tanggungjawab dah. Katanya dalam huraian hadis dah, izhad fi dunya yuhibbukallah. Katanya Syekh Ibn Taimiyah ni dah, zuhud ialah meninggalkan perkara tidak berguna di akhirat. Katanya Ibn Rajab, zuhud di dunia 3 perkara dah. Dan kesemua 3 perkara ni amalan hati dah, bukan amalan anggota tak. Yang pertama, zuhud maksud dia seseorang itu lebih yakin apa yang ada pada Allah daripada apa ada tangan dia dah. Dia yakin gapo-gapo pun Allah Ta'ala lebih berkuasa dah. Kalau tangan dia ni bila dia masa Tuhan boleh tarik, Tuhan boleh hilangkan dah. Tapi kalau tangan Tuhan boleh beri dan Tuhan boleh kurnia bila-bila masa dah. Ini keyakinan dah. Kerana Allah menjamin rezeki hamba-Nya dah. Firman Allah dalam surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang akan memberi rezeki kepadanya. Contoh yang kedua dia sebut sini, bila seorang ditimpa musibah dah. Contohnya, berat kot contoh dia ni, hilang anak dia dah, ataupun hilang harta benda dia dah. Tu lebih dia suka dah dapat pahala daripada dunia ni masih kekal dah. Ni bahaya ni dah. Semua orang sedih lalu dah kalau hilang harta kau, hilang anak kau. Tapi dia lebih mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sama sahaja bagi seorang bila ada orang puji dia ataupun orang yang mengejinya dah. Sebab dia pandai dunia ni benda kecil saja dah. Tak ada gapo pun, tak ada memberi kesan-kesan apa pun terhadap pujian ataupun celaan dah. Aduh, tahulah, mungkin kita boleh capai tahap ni ataupun tak mampu kita capai lah. Tengoklah atas keyakinan, atas kesempurnaan iman seorang lah. Dan zuhud untuk merebut jawatan lebih berat daripada zuhud pada emas dan perak. Kadang-kadang orang tak suka harta tapi nak ke jawatan. Dia sanggup hilang harta tapi dia nak ke jawatan. Zuhud juga. Okey, pesanan yang kedua, Nabi sebut, zuhudlah kamu pada apa yang ada pada tangan manusia. Kamu akan dikasihi oleh manusia. Maksud dia ialah banyak hadis-hadis yang menyebut kita kena menahan diri dah. Kena menahan diri daripada menagih dah, atau meminta-minta lah. Istighfar dia bagi. Istighfar ni maksudnya jaga maruah daripada meminta-minta dah. Kerana kita acak minta dengan orang ni, akhirnya manusia akan benci, akan tak suka lah. Tapi kalau kita tak minta, kita perlu pun kita apa dia sabar juga, akhirnya manusia dengan sendirinya mereka akan rasa sihat belah dah. Seorang Arab Badui bertanya, siapakah penghulu Ahli Basrah?
Mereka menjawab Hasan Basri dah. Orang tanya lagi, kenapa dia tu memimpin orang Basrah dah? Maka mereka menjawab, manusia berhajat pada ilmunya, tetapi dia tak pernah minta kepada mereka dunia mereka dah. Itu Hasan Basri dah, ketua dan pemimpin orang Basrah dah. Kenapa? Kerana dia tak pernah dah menunjukkan tamak ataupun bergantung pada manusia dah. Itu pesannya kalau seorang nak dapat kasih Allah, maka zuhudlah dalam kehidupan dunia. Nak dapat kasih manusia, zuhudlah daripada meminta-minta daripada manusia dah. Dia ada masa boleh minta ni, dah memang ada rukhsah dah. Dan dia ada solehin, dia ada celah lah kepada orang yang meminta-minta. Tapi ada rukhsah dah. Bila tiba masa dia, bila tiba waktu dia, ada dah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah dan minta dengan sahabat-sahabat supaya bagi pinjam ataupun bagi bantuan kepada sahabatnya yang lain ataupun pada perjuangan lah dah. Tengok keadaan lah dah. Itu hadis yang kedua dah, ataupun hadis yang pertama malam ni. Hadis yang kedua, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya, akhrajahu Muslim. Dia hadis ni tu, hadis yang ke 1519 tu. Kita kaki bawah dia sebut hadis sahih dah. Dalam mata hadis ni sebut hadis hasan dah. Bahkan ada orang yang berkomentar mengatakan hadis ni dhaif dah. Izhab fi dunia lah. Jadi hadis ni ada macam-macam lah pendapat dah. Ada kata dhaif, ada kata hadis hasan, ada kata hadis dhaif, hadis sahih dah. Betulnya kita faham biar betul lah. Dah. Kita faham biar betul, jangan faham terlajuk sangat dah. Zuhud sampai berikat tasik kerja, dah jual habis harta, tak kena tu. Ini sebab ada hadis sahih Nabi sebut di depan. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah mengasihi seseorang hamba yang bertakwa dah. Al-ghaniyah, lagi kaya dah. Al-khafiyah, tapi tersembunyi, tak sehulah dah, tidak menunjukkan diri dah. Hadis dikeluarkan Imam Muslim. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah menyukai seseorang hamba yang bertakwa dah. Lagi kaya, tapi dia tidak sehu, tidak menunjukkan diri dah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Takwa ni maksudnya orang yang beringat, orang yang takut dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Al-ghaniyah, orang yang kaya. Kaya ni kaya dengan harta lah. Dia kaya dengan jiwa dia dah. Al-khafiyah, tersembunyi dah. Maksudnya dia tidak menunjukkan diri dia dah. Walaupun dia ni lebih daripada orang lain. Dah, tidak menunjuk, tidak nak mendapat kemasyhuran, dah dah. Tapi dia lebih tumpu pada ibadah kepada Allah dah. Senyap-senyap dah. Dia jauh daripada riak dan sum'ah dah. Orang yang bertakwa maksud dia ialah orang yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kerana mencari keredaan dan takut pada hukuman dan azab Allah. Kaya di sini maksudnya kaya jiwanya dan mengelak, menjaga maruah daripada meminta-minta apa yang ada pada manusia dah. Kerana dia bersandar kepada apa yang diberikan oleh Allah. Ghaniyah ni maksudnya dia tidak tak gantung kat orang lah. Kaya, hati dia kaya,
dia pun kaya harta, lepas tu dia tak gantung dengan orang dah. Atau maksud al-ghani. Al-khafiyah maksudnya orang yang bersembunyi, maksudnya orang yang low profile dah. Low profile. Al-khafiyah ni low profile. Asal al-khumul panggil dah. Tak sahur lah. Dia tidak ada kemasyhuran, tidak ada orang nak sebut-sebut nama dia dah. Bahkan dia tumpukan kepada ibadat kepada Allah. Dia sibuk berzikir dah. Dia menguruskan dirinya dah. Dan itu saya suka orang macam ni dah. Yang keempatnya ialah orang yang menghimpun ketiga-tiga sifat ini, maka sesungguhnya Allah menyukainya dah. Jadi Ibnu Hajar Asqalani buat mari hadis ni selepas hadis tadi dak. Hak ni hak sebenarnya boleh mendapat kasih kepada Allah Taala dah. At-taqiyah, al-ghaniyah, al-khafiyah. Sebab hadis tadi tu masih lagi menjadi perbahasan ulama lah. Dia kadang-kadang orang silap faham dah. Tapi hadis ni jelas dah. Terang dah. Syarat dapat kasih Tuhan, takwa kena ada. Dia kaya dengan jiwa dia. Dan yang ketiganya ialah dia ni tidak mahu kemasyhuran dah. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menyukai orang yang bertakwa. Tak? Dan kerana orang yang berasa cukup dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan kasih dia. Dan memberi kekayaan padanya. Begitu juga orang yang menyembunyikan kebaikan yang dia buat dah, pun Tuhan suka juga dah. Sebab Tuhan suka kita buat dengan ikhlas dah. Dia ada orang setengah ulama menafsirkan al-khafiyah ni maksudnya beruzlah. Beruzlah ni menyendirilah. Tidak bergaul dengan orang dah. Ada hadis dah Nabi sebut hampir-hampir tiba zaman yang mana sebaik-baik harta seorang itu ialah kambing dah. Dah dia pera kambing pucuk bukit tu dah. Dan dia beribadat kepada Allah. Saya tanya Syekh tulis hadis tu, bila kita disuruh beruzlah macam tu? Dia kata bila kita tak degih dah. Tak mampu dah nak kawal diri kita daripada kejahatan ni, bahkan dia garuh kita, waktu sampailah masa dia dah. Jadi mereka sebut berfaedah daripada uzlah dah. Yang pertama, uzlah maksud dia ni ialah menumpukan kepada ibadat dah. Dia berasa selesa dah bermunajat dengan Allah. Uzlah juga maksud dia ni menyelamatkan diri daripada maksiat dah. Yang mana seorang itu dedah kepadanya dah, dengan melalui pergaulan, daripada fitnah dah, riak dan sebagainya. Uzlah juga ialah faedah dia terlepas, selamat daripada fitnah dan perbalahan dah. Dan uzlah juga terlepas ataupun selamat daripada kejahatan orang ramai dah. Jadi dia nak ayat sini al-khafiyah juga maksud dia beruzlah lah. Ni sebenarnya hadis-hadis dia sebut ni lebih kurang sama lah. Tapi dia nak hurai lagi supaya lebih jelas dah. Ni yang mari hadis pula ketiga ni pun sama juga dah. Maksud uzlah, maksud apa dia, macam mana kita nak selamatkan diri kita dah. Pertama zuhud dah. Yang kedua uzlah dah. Yang ketiga ialah kita tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i,
termasuk tanda eloknya ataupun sebahagian daripada indahnya Islam seorang, nak sempurna ke Islam seorang, agama seorang, ialah dengan cara tarkuhu malayakni, dia kena tinggal apa yang tidak memberi faedah pada dirinya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, sebahagian cara dah ataupun tanda eloknya Islam seorang dah. Mana benda ni wajib nak buat lah ni. Kalau tak buat, tak comel lagi Islam seorang dah. Iaitu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak memberi faedah kepadanya dah. Kita tengok kepada dia tafsir ulama hadalin dah. Katanya Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, tinggal benda tak berfaedah ni maksudnya benda yang tidak disuruh oleh agama dah, benda yang tidak dituntut oleh agama dah. Datuk Azwira dia sebut hadis ni lah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ni maksudnya tinggal benda-benda yang tak ada kait sakut paut agama pun dah. Kita dah anggap agama benda tak ada sakut paut agama. Nabi tak pernah suruh pun, Nabi tak pernah buat pun dah, Nabi tak pernah hajar pun dah. Tapi kita ambil berat dah, habis masa lagi, habis tenaga lagi, habis RM2 lagi, tarkuhu ma la ya'ni dah. Benda tak dapat dah gapo dah. Jadi bukan sahaja comel Islam ni kita buat hak Nabi buat, cuma juga Islam ni bila kita tinggal hak Nabi tinggal, hak Nabi tidak ajar begitu dah. Jadi tarkuhu ma la ya'ni itu berdasarkan hukum agama lah, bukan berdasarkan hukum akal kita semata-mata dah. Kerana indahnya Islam seorang, dia meninggalkan benda yang tidak berfaedah padanya, perkataan, perbuatan, dia selamat daripada perkara yang haram, perkara syubhat, makruhat dan benda-benda harus yang tidak berfaedah dah. Jadi kalau kita habis masa dengan benda sia-sia, jadi kuranglah ibadat kita ni. Maksud benda ma yakni tu, benda hak berfaedah seorang tu, maksud dia ialah berfaedah untuk kehidupan dia, selamat pada hari akhiratnya dah. Katanya Ibnu Abdul Bar, percakapan Nabi ni percakapan yang menghimpunkan makna yang banyak dah, yang sangat mulia dah, pada lafaz yang sedikit dah. Katanya Ibnu Salah, katanya Abu Zaid Imam Al-Malikiyah dah, di zamannya adab ini terhimpun pada 4 hadis dah. Hadis pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman pada Allah dan akhirat, hendaklah bercakap dengan percakapan yang baik atau diam sahaja. Yang keduanya hadis lah, eloknya Islam seorang bila dia tinggal benda yang tidak berfaedah untuk dirinya. Hadis yang ketiga, hadis Nabi pesan jangan marah dah, jangan marah dah. Dan yang keempatnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Seorang kamu tidak beriman sehingga dia kasih untuk saudaranya apa yang dikasih untuk dirinya dah. Anak yang pentingnya hadis min husni islamil mar'i dah. Sebab tu hadis ni juga terkandung dalam hadis 40 disebut oleh Imam Nawawi dah. Bahkan 4 hadis ni antara hadis yang putaran Islam dia, hadis yang utama lah. Kata Imam Ghazali, percakapan yang tidak berfaedah pada kamunya ialah kamu bercakap dengan semua perkara. Kalau kamu diam, kamu tak ada dosa pun.
kecek belaka dah. Dah kalau tak kecek tak dosa pun dah. Dan tidak mudarat apa pun. Harta pun tidak mudarat, keadaan kamu pun tidak mudarat juga dah. Kerana tu kamu telah mensia-siakan masa kamu dah. Sepatutnya kamu guna untuk berfikir, untuk berzikir dah. Untuk apa dia, baca Quran dan sebagainya. Itu apa dia, tafsir Imam Ghazali lah, maksud Malayan ni. Kemudian hadis yang terakhir lah dalam ni dah. Hadis yang terakhir, wa al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batni, akhrajahu Tirmizi wa hasanahu. Jadi hadis-hadis yang disebut di belakang ni hadis jami' dia panggil dah. Hadis ni mencakupi semua kehidupan lah. Dia bukan bab apa dia beribadat sahaja, bab muamalat sahaja dah, bahkan bab semualah, pergaulan, muasyarat dah, semua sekali dah. Daripada Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia itu memenuhi bekas lebih teruk daripada perutnya dah. Hadis riwayat Tirmizi. David Tirmizi kata hadis ni hadis hasan. Semalam yang mengajar Masjid Cekok malam hadis ni juga lah. Hadis berkenaan dengan celaan tamak pada makanan dah. Celaan pada tamak pada makanan dah. Bila seorang itu tamak pada makanan, maka banyak dah dia punya mudarat dia punya keburukan dia lah. Disebut celaan terhadap kenyang dah. Dan pujian terhadap lapar dah. Kita tengok apa dia makna hadis dah. Katanya Ibn Rajab, diceritakan bahawasanya Ibnu Masawai dia at-tabib dia, seorang doktor lah. Bila dibaca hadis ni, dibaca hadis doktor zaman dia lah, Ibn Rajab ni, tahu zaman bila lama doktor ni. Bila dibaca hadis ni, dia kata kalau manusia menggunakan perkataan Nabi ni, manusia akan selamat daripada penyakit-penyakit dan mudarat lah dah. Dia tak laku berlaku farmasi, tak laku obat. Sebab apa? Sebab beramal dengan hadis lah dah. Sebab punca nyakit ni banyak daripada makan dah, daripada perut lah. Dan ni sebahagian daripada manfaat mengurangkan daripada pengambilan makanan dah. Dan apa dia, mengelak daripada makan secara berlebihan. Lepas tu faedah dari kesihatan dah. Dari segi hati pula, manfaat dari segi hati pula, sedikit makanan itu menyebabkan lembutnya hati dah, kuatnya kefahaman dan tunduknya nafsu dah, dan lemahnya hawa dah, kemarahan. Dari segi akhlak pula, kurang makan ni ataupun berlapar ni jauh daripada maksiat kepada Allah dah. Kerana orang lapar lebih terhindar daripada melakukan maksiat dah. Nak berbanding dengan orang yang kenyang dah. Nabi sendiri SAW menggalakkan supaya mengurangkan makan dah. Nabi kata hasbu bani Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seseorang manusia beberapa suap makanan yang boleh membetulkan tulang belakangnya. Tak perlu makan berlebih-lebih lah. Dia hadis ni juga menunjukkan celaan kepada orang yang bermewah-mewah dalam makannya dah.
Kalau lagi tak rida salihin, dia sebut kelebihan lapar ni. Dia sebut kehidupan Nabi lah, kehidupan Nabi dah. Nabi, keluarga Nabi dah. Pernah ke Nabi diikat batu perut ni. Terkeper sahabat-sahabat waktu ambil batu sebutir, 2 butir. Nabi waktu ambil 3 butir batu. Nabi ikat perut dia dah. Jadi tu peringatan Nabi begitulah supaya kita beringat dah pada makan minum dah. Jadi sebenarnya kurang makan ni hak utama sekali puasa lah. Dah. Puasa lah. Kita tak makan tak minum dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dah. Tu puasa wajib dan puasa sunat dari berbagai hari-hari yang dituntut dah kita mengerjakan ibadah puasa yang sunat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey, orang yang kaya tapi dia pakai kereta pun lebih kurang, pakai pakaian pun lebih kurang dah. Dia pertama sekalinya pakai lebih kurang tak apa, tapi jangan nak soyok pakai juga. Waktu temu pakai juga dah. Ada orang ni dia bukan gapo, dia sayang harta. Mesti pakai anak dia lah. Dia mati habis anak dia jual harta. Ada juga orang gitu. Dia lebih disanggap beli kereta besar, ada duit tak? Nak pergi Mekah pun tak pergi Mekah. Tahu tak? Takut habis duit. Sipai kanak dia lah. Buat rumah sewa, beli tanah banyak-banyak. Sipai duit lebih banyak-banyak dah. Zuhud kau gini, tak? Kalau dia infak, tak? Dia bantu kau ni, nak sabar zuhud tu. Tapi kalau dia saya nak guna, macam cerita pulang beli lah. Haji bakhil tu. Tu bukan zuhud tu bakhil dia panggil dah. Dan sebenarnya bila kita berkemampuan, kita kena gunakanlah. Kan Nabi pernah tengok seorang tu rambut dia goseng, baju dia lusuh dah. Nabi kata tak pitih ke nak beli baju ni. Tak, sesungguhnya Allah menyukai. Allah suka melihat nikmat yang dia beri pada seorang dah. Maksudnya kalau dia low profile, dia saja nak bunuh diri tak apa dah. Tapi kalau kerana dia beli tu kerana dia sayangkan harta, tu muka lain dah pula dah. Ada orang tu memang dia ada kemampuan dah, dia beli kereta biasa ya. Tapi dia sendiri infak banyak dah. Dia bantu masjid, dia bantu orang miskin, bantu anak yatim sekali. Baguslah. Dah. Ada Okey, Rasulullah itu dia semaya terawih di rumah. Lepas tu kita main semaya sebulan. Tapi kita bila kita apa kita semaya lepas tu buat sebulan. Sedangkan Rasulullah kadang-kadang Okey. Jadi apa dia maksud benda yang tidak berfaedah dah? Kita sebut dah awal-awal tadi, tak faedah ni maksud tak ada faedah. Dari segi kehidupan tak ada faedah, dari segi agama tak ada faedah. Dah. Itu masalah Nabi semaya Jumaat terawih, Nabi tak buat Jumaat tu masalah fikihiyah tu. Apa Nabi tak buat gitu tu sebab lah. Dah. Maksudnya semaya terawih tu dua boleh. Rumah pun boleh, masjid pun boleh. Jumaat pun boleh, semaya sore pun boleh. Waktu mula lain tu. Itu bukan maksud ni tak diguna hujah tu, maksud dia nya tak boleh buat Jumaat sama-sama. Nabi kata tidaklah menghalang aku kerana aku takut dia wajibkan. Maknanya benda tu lepas tu pun sahabat-sahabat buat secara berjemaah sepanjang bulan tak ada masalah.
Jadi malayak ni maksud dia ialah benda tidak berfaedah dunia dan akhirat. Oh banyak Allah ni dah. Ha. Sebut saja contohlah, budak-budak dan duk mai telefon 10 jam sehari mai dah. Kan ada. Faedah ke dia? Mai game. Waktu jelas sekali lah. Dak ngaji Quran malah. Baca buku malah. Dan nusus maya malah belaka. Dak. Sebab apa? Sebab duk kali dengan berhibur lah dah malayak ni dah. Paduk balo dak boleh komen tak ada faedah apa dah. Itu saja, wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi.